Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Selamat bertemu dalam slot tuition online Perlis Mengaji. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang menjayakan program ini yang Maid dan Jaib dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Perlis. Sedikit bermengenalan tentang diri saya. Nama Cikgu Rosli bin Hamid dan biasanya dipanggil Cikgu Rosli. Sekarang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Sedikit tentang latar belakang. Dilahirkan pada 7 Februari 1966 di Kampung Gua Raja Arau Perlis. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang dan seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang, Sekolah Menengah Baling dan seterusnya meneruskan pendidikan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dalam bidang prinsip akaun dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dan mula bekerja pada 1 Disember 1990 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Sertik, Karak, Pahang dan bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong, Pahang dan seterusnya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketis 1, Baling, Kedah dan akhir sekali berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan Perlis sehingga ke hari ini. Okey, tentu para pelajar telah pun bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini iaitu prinsip perakaunan. Dan cikgu harap para pelajar sekalian sudah pun menikmati makan malam dan bersedia dengan kalkulator dan juga alat tulis. Dan satu lagi tidak dilupakan, para pelajar perlu juga menyediakan telefon bimbit untuk mengambil gambar bagi menyalin soalan sebagai ganti kepada salin soalan. Tetapi jangan bimbang, walau bagaimanapun siaran ini boleh diikuti secara terus-menerus melalui YouTube dan masa itu pelajar boleh ulang seberapa kali yang pelajar suka supaya apa yang disampaikan pada hari ini dapat difahami. Okey, kita mula dengan format pentaksiran prinsip perakaunan. Okey, kod 3756. Prinsip perakaunan 3756 SPM ini terdiri daripada 3 kertas iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 dari segi wajarannya mengambil lebih kurang 20%, kertas 2 60% dan kertas 3 yang merupakan tugasan kerja khusus meliputi 20%. Okey, jadi fokus kita pada hari ini ialah kertas 2. Dalam kertas 2 ni kita ada 2 bahagian iaitu bahagian A yang terdiri daripada 3 soalan. Soalan wajib iaitu soalan 1 yang markahnya lebih kurang 10 markah. Soalan 2 25 markah dan soalan 3 juga 25 markah membawa markah keseluruhannya sebanyak 60 markah. Manakala bahagian B iaitu bahagian pilihan ada 3 soalan, soalan 4, 5 dan 6. Para pelajar boleh memilih 2 daripada 3 iaitu sama ada soalan 4 dan 5, 4 dan 6 ataupun 5 dan 6 yang membawa markah 40 markah. Okey, masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Dan pelajar mestilah memperuntukkan masa yang secukupnya untuk menjawab ke-5 soalan yang dikehendaki dalam bahagian ini. Okey, kita teruskan ke bahagian kita fokus pada hari ini iaitu kertas 2 bahagian A, soalan 2 merupakan soalan yang penting dalam SPM dan kerap kali ditanya dalam peperiksaan SPM. Okey, tajuk soalan 2 yang hendak dibincangkan pada hari ini adalah akaun perdagangan dan akaun untung rugi.
dan penyerta kedudukan keuangan, dan soalan ini membawa markah kepada 25 markah secara keseluruhan. Jadi pelajar mestilah mengingat ada 6 langkah dalam masa kita menjawab soalan. Ringkasan dia APUR, APUR dan PKK. APUR tu adalah singkatan kepada akaun perdagangan dan untung rugi, dan PKK merupakan penyata kedudukan keuangan. Okey, kita teruskan ke langkah pertama, tu langkah 1. Okey, langkah 1, pelajar dikendaki mengenal pasti item akaun perdagangan yang ada dalam soalan ini. Okey, nanti kita akan tengok soalan. Okey, dalam soalan ini, pelajar boleh secara mudahnya, biasanya di sekolah cikgu akan tunjuk 10 jari macam ni ya. 10 jari bermakna ada 10 item akaun perdagangan. Okey, bermula dari sini kita sebut yang pertama jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian, angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian, inventory awal dan inventory akhir. Okey, jadi mudah kan, kita ada 10 jari dan 10 jari itu digunakan untuk mengingati item akaun perdagangan. Okey, cikgu ulangi. 1 jualan, 2 pulangan jualan, 3 belian, 4 pulangan belian, 5 angkutan masuk, 6 upah atas belian, 7 duty import atau duty atas belian, 8 insurans atas belian, 9 inventory awal dan 10 inventory akhir. Jadi bukanlah sukar untuk kita mengingati 10 item akaun perdagangan yang lebih kurang sama dengan 10 jari yang kita ada. Okey, langkah yang kedua. Langkah kedua adalah pelajar mengenal pasti item dalam akaun untung rugi. Item dalam akaun untung rugi ni kita boleh kelaskan kepada 2. Singkatan kepada hasil kita sebut sebagai URH, bermaksud untung rugi hasil. Dan satu lagi adalah URB, iaitu untung rugi belanja. Jadi dengan mengingati UR tu, pelajar tahu yang ini item adalah item untuk akaun untung rugi, dan H ni mewakili hasil. Begitu juga dengan sebelah belanja, URB adalah untung rugi belanja. Jadi dua ni mudah untuk kita ingat. Okey. Mula-mula kita tengok contoh URH atau dipanggil untung rugi hasil. Item dalam untung rugi yang merupakan hasil, salah satu contohnya sewa diterima, faedah atas simpanan tetap, pengurangan hutang ragu, hutang lapuk pulih, komisen diterima, faedah diterima dan diskaun diterima. Okey, ini adalah item untuk hasil yang dipanggil sebagai URH. Okey. Seterusnya kita lihat pula bahagian belanja dengan singkatan URB atau untung rugi belanja. Contoh yang dikemukakan di sini adalah kadar bayaran, gaji, sewa, diskaun diberi, susut nilai aset bukan semasa, alat tulis, promosi, pertambahan hutang ragu atau hutang ragu diwujudkan, faedah atas pinjaman, faedah atas overdraft bank, belanja runcit dan hutang lapuk. Ini adalah langkah yang kedua. Okey, seterusnya kita teruskan ke langkah yang ketiga. Okey. Langkah ketiga, semasa pelajar membuat latihan, elok rasanya kalau pelajar menyediakan dalam bentuk jadual seperti ini. Okey, dengan cara menyediakan jadual seperti ini, kita boleh mengkelaskan dengan mudah atau mengenal pasti item penyerta kedudukan keuangan yang terdiri daripada singkatan ABS, adalah aset bukan semasa, iaitu premis, perabot, lekapan, alatan pejabat, kenderaan
dan mesin. Okey. Sebagai petua untuk mudah nak ingat bahagian ini, pelajar boleh menulis begini, ya. Kita boleh susun dalam bentuk satu ayat, iaitu pergi, yang mewakili P, premis, pergi pulau Langkawi ambil kereta mewah. Okey, cikgu ulang. Okey, ada 6 perkara, iaitu pergi pulau Langkawi ambil kereta mewah. Kerana aset bukan semasa ni hanya ada 6 sahaja, iaitu premis yang dipanggil sebagai bangunan, perabot, lekapan, alatan pejabat, kenderaan dan mesin atau jentera. Okey, yang kedua, kita kena pasti sebagai AS, iaitu aset semasa. Aset semasa ni boleh dikenal pasti, iaitu inventory akhir, akaun belum terima, tunai, bank, tunai runcit, insurans prabayar dan sewa belum terima. Untuk bahagian yang ketiga, kita kena pasti dengan perkataan LS, iaitu liability semasa yang terdiri daripada akaun belum bayar, pinjaman di bawah tempoh 1 tahun, faedah atas pinjaman belum bayar dan sewa belum terperoleh. Okey, seterusnya LBS adalah singkatan daripada liability bukan semasa yang terdiri daripada 2, iaitu pinjaman melebihi 1 tahun dan gadai janji. Manakala yang terakhir yang dipanggil sebagai EP, iaitu ikuti pemilik, terdiri daripada modal, untung bersih dan ambilan. Okey, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, semasa menyediakan latihan, pelajar boleh membuat jadual seperti ini. Okey. Susun mengikut bilangan maklumat tambahan yang terdapat dalam soalan, dan kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu akaun perdagangan AP, akaun untung rugi URH dan URB, dan seterusnya penyerta kedudukan kewangan yang terdiri dari ABS, AS, LS, LBS dan EP. Okey. Bahagian yang kelima atau langkah yang kelima adalah kita sediakan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Langkah keenam, atau langkah yang terakhir, kita sediakan penyerta kedudukan kewangan. Okey, para pelajar boleh sediakan bersedia dengan telefon bimbit masing-masing untuk mengambil gambar soalan yang cikgu akan tunjukkan di sini. Okey, soalan kita untuk tajuk akaun perniagaan untung rugi dan juga penyerta kedudukan kewangan. Kita baca soalan. Imbangan duga imbangan duga yang berikut diambil daripada perniagaan Nadia, sebuah perniagaan milikan tunggal pada 30 Jun 2019. Okey, ini bentuk sebahagian daripada imbangan duga. Petikkan imbangan duga, ya. Okey, dia ada bahagian debit dan juga bahagian kredit. Seperti yang pelajar sedia maklum, di sebelah debit ni kita boleh sebut dia sebagai ringkasan ABA. ABA. Apa itu ABA? ABA adalah aset, belanja dan ambilan. Jadi pelajar boleh menganggap bahawa senarai akaun atau senarai item ditunjuk di sebelah debit ni adalah terdiri daripada aset, sama ada aset, belanja ataupun ambilan. Okey, dia berada di sebelah debit. Manakala sebelah kredit pula, kita kena pasti dia sebagai LEH, L-E-H, iaitu liability, ikuti pemilik dan hasil. Okey. Jadi di sini berdasarkan soalan ni, okey, cikgu teruskan ke bahagian bawah untuk pelajar mengambil gambar. Ya. Kita mula dengan angkutan masuk, komisen, duty atas belian, kenderaan dan sebagainya sampai ke bawah.
Dan masa di sinilah pelajar biasanya akan menentukan AP, URB, URH, ABS, AS, LS, EP dan juga LBS. Kita tandakan di sinilah. Okey. Jadi untuk nak mudah, mungkin pelajar dah sempat ambil gambar. Okey, untuk bahagian maklumat tambahan ni dia yang akan dibincangkan, iaitu inventory pada 30 Jun. Ia bernilai 16,400. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Kita kena fahami soalan dahulu. Anda dikehendaki menyediakan A, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2019. Dan bahagian B menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2019. Okey, kita teruskan ke langkah 1. Okey, berdasarkan daripada senarai soalan yang tadi, senarai imbangan duga tadi, item-item yang terdapat imbangan duga tu kita boleh ambil di situ, iaitu yang termasuk oleh ekor perdagangan terlibat angkutan masuk 1, duti atas belian 2, 3 belian, 4 jualan, 5 inventory awal, 6 inventory akhir, 7 pulangan jualan dan 8 pulangan belian. Okey, seterusnya item akaun rugi yang terdapat dalam soalan ini yang telah pun kita dapat kenal pasti, iaitu angkutan keluar ditanda sebagai URB, gaji URB, alat tulis URB, diskaun diberi URB, sewa URB, komisen diterima URH atau hasil, kadar bayaran URB, promosi URB, belanja am URB, dan yang ke-10 hutang lapuk terpulih URH, iaitu hasil. Okey, daripada senarai item dalam penyata kedudukan kewangan yang termasuk dalam penyata kedudukan kewangan adalah modal awal, tunai. Modal awal kita anggap sebagai EP, kuti pemilik. Tunai, aset semasa. Kenderaan, aset bukan semasa. Ambilan EP, bank, AS, akaun belum terima, AS, akaun belum bayar, LS, alatan pejabat, ABS, inventory akhir, AS. Okey, langkah kedua adalah kita menyelesaikan maklumat tambahan. Okey, seperti yang pelajar lihat dalam soalan. Okey. Item pertama dalam maklumat tambahan. Okey, kita tengok maklumat tambahan. Inventory, nombor 1. Inventory pada 30 Jun bernilai 16,400. Okey, yang ni ditunjukkan dalam bilangan 1. Inventory akhir masuk ekor perdagangan. Kita tulis nilainya 16,400. Okey, akaun untung rugi tidak terlibat, tinggalkan. Dan sebenarnya inventory akhir yang sama akan dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan bernilai 16,400 sebagai aset semasa. Okey, maklumat tambahan yang kedua. Pemilik mengambil barang niaga bernilai 700 untuk tujuan promosi. Perkara ini terlupa direkod dalam mana-mana buku. Okey, fahami soalan dahulu. Bila pemilik mengambil barang niaga dan barang niaga itu digunakan untuk tujuan promosi, maka pengiraannya adalah seperti berikut. Okey, bila pelajar lihat pada soalan bahagian belian pada asalnya bernilai RM56,730. Oleh kerana barang niaga diambil untuk tujuan promosi, jadi kita akan tolak 700. Jadi belian sekarang adalah sebanyak RM56,030. Okey.
Seterusnya, maklumat tambahan ni berkaitan dengan akauntur rugi, iaitu kita akan tambah RM700 barang niaga diambil untuk promosi itu kepada promosi yang sedia ada dalam imbangan duga. 780 tambah 700 dan jumlahnya menjadi 1480 dan tandakan terus sebagai URD, iaitu belanja. Seterusnya, urus niaga atau item yang sama melibatkan juga item ambilan dalam ikuti pemilik atau penyerta kedudukan kewangan. Kita kena tambah nilai sedia ada 540 tambah 700 menjadi jumlahnya 1240. Okey, seterusnya perkara yang ketiga, ada dua susut nilai di sini, iaitu susut nilai aset bukan semasa kenderaan sebanyak 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, cara nak mengira bahagian ini adalah dapatkan nilai kenderaan pada harga kos. Okey, oleh kerana akaun perdagangan tidak terlibat, kita kosongkan. Dekat akaun rugi terlibat ya. Susut nilai kenderaan oleh kerana menggunakan kaedah baki berkurangan. Pelajar ambil nilai RM19,000, tolak dahulu jumlah susut nilai terkumpul kenderaan yang ada dalam soalan. Okey, bernilai 3,800 di sini. Selepas ditolak, okey, pelajar boleh terus darab dengan 20% dan jawapannya kita dapat 3040 dan terus ditanda sebagai untung rugi belanja. Dan di bahagian penyerta kedudukan kewangan, susut nilai terkumpul kenderaan yang lama iaitu 3,800 ditambah dengan nilai yang baru diperolehi tadi 3040 dan jumlah susut nilai terkumpul kenderaan yang akan dimasukkan dalam penyerta kedudukan kewangan adalah sebanyak 6,840 dan diletakkan di aset bukan semasa. Okey. Seterusnya kita akan mengira susut nilai alatan pejabat mengikut kaedah atas kos. Okey. Jadi cara nak mengiranya adalah pelajar ambil nilai kos alatan pejabat iaitu 12,600, kita darab terus dengan 10%. Jadi jawapan diperolehi adalah 1,260 dan terus ditandakan sebagai URB. Okey. Dan angka yang sama dimasukkan dalam susut nilai terkumpul alatan pejabat, cuma angka nilai 1,260 ni ditambah dengan jumlah yang ada dalam imbangan duga iaitu 2,520 dan jawapan yang diperolehi adalah 3,780 dan pelajar boleh tandakan sebagai ABS, aset bukan semasa. Okay. Seterusnya kita ke maklumat tambahan nombor 4. Komisen belum terima sebanyak RM400. Jadi RM400 ni pelajar perlu tambah dengan jumlah komisen yang ada dalam imbangan duga iaitu sebanyak 1,360. Okey, kita tambah komisen diterima, yang belum terima 400 ditambah dengan yang telah pun diterima, jadi membawa jumlah 1,760 dan terus ditandakan sebagai URH untuk untung rugi hasil. Manakala komisen belum terima yang terdapat dalam maklumat tambahan diletakkan terus sebagai aset semasa dalam penyerta kedudukan keuangan. Okay, perkara kelima. Insurans yang dibayar adalah untuk setahun mulai 1 Oktober 2018. Okey, kita tengok tarikh akaun perdagangan ni disediakan adalah 30 Jun 2019. Jadi, jika insurans mula dibayar pada 1 Oktober 2018, pelajar boleh kira menggunakan jari bermula dengan Oktober, November, Disember,
Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Okey, ada berapa? Ada 9 bulan. Okey. Jadi cara kita nak kira adalah begini. Okey, dalam Iman yang Duga ditunjukkan insurans tu bernilai RM1,200. Okey, untuk nak kita tentukan, untuk nak tentukan berapa harga insurans tu dalam setiap bulan, adalah pelajar sedia ambil nilai 1,200 bahagi dengan 12 bulan. Jadi kita akan dapat satu bulan adalah sebanyak RM100. Okey, RM100 kita darab dengan 9 bulan. Tempoh yang sepatutnya yang bermula daripada bulan Oktober 2018 sehingga 30 Jun 2019 adalah 9 bulan. Jadi terus kita dapat jumlah sebenar iaitu sebanyak 900 dan ditandakan sebagai URB. Okey, seterusnya insurans prabayar boleh dikesan begini ya. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Jika 9 bulan digunakan untuk insurans sebenar, jadi 12 bulan tolak 9 bulan, kita ada insurans prabayar sebanyak 3 bulan. Okey. RM100 sebulan, kita darab dengan 3 bulan, kita akan dapat RM300. RM300 ini diletakkan dalam penyerta kedudukan keuangan sebagai aset semasa. Okey, perkara ke-6. Perkara ke-6, gaji pekerja belum bayar sebanyak 2,600. Okey, dalam Imbangan Duga kita ada gaji di sini sebanyak 16,000. Jadi oleh kerana belum bayar, kita tambah yalah. Kita tambah gaji sedia ada dalam Imbangan Duga 16,000 tambah dengan 2,600, jadi jumlah yang kita perolehi adalah sebanyak 18,600 dan terus ditanda sebagai URB, iaitu sebagai belanja. Okey, seterusnya gaji belum bayar sebanyak 2,600 kita akan masukkan sebagai liability semasa dalam penyerta kedudukan keuangan. Okey, perkara ke-7. Perkara ke-7, peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas akaun belum terima. Okey, jadi di sini pelajar boleh kira peruntukan hutang ragu dengan mengambil nilai akaun belum terima dalam Imbangan Duga sebanyak 12,800, kita darab dengan 5%. Okey. Selepas didarabkan dengan 5%, kita akan dapat 640. 640 perlu ditolak dengan jumlah peruntukan hutang ragu yang sedia ada dalam Imbangan Duga, iaitu sebanyak 980. Okey, syaratnya mestilah jumlah yang baru diperolehi 640 kita tolak dengan 980. Okey. Selepas ditolak, pelajar akan dapat negatif sebanyak 340. Okey. 340 angka negatif itu kan dianggap sebagai hasil dan ditandakan sebagai URH. Okey. Manakala dalam akaun dalam penyerta kedudukan keuangan pula, peruntukan hutang ragu diambil adalah berdasarkan kiraan terus, iaitu 12,800 darab dengan 5%, iaitu 640 dan diletakkan sebagai aset semasa. Okey, bahagian yang terakhir. Inventory alat tulis bernilai RM60. Okey, kita tengok macam mana nak kira alat tulis yang akan dimasukkan dalam kontur rugi. Okey, lihat baki awal alat tulis 360. Kemudian kita tolak dengan inventory alat tulis pada akhir tahun keuangan sebanyak 60 dan pelajar akan dapat jumlahnya sebanyak 300.
300 itu dianggap sebagai belanja dan ditanda sebagai URB. Okey. Manakala inventory akhir alat tulis yang ada dalam maklumat tambahan sebanyak RM60 ditandakan sebagai aset semasa dalam penyerta kedudukan keuangan. Okey. Cikgu harap pelajar semua dapat mengikuti apa yang telah cikgu sampaikan dalam pengiraan maklumat tambahan, dan sekiranya penyampaian ini agak cepat, jadi pelajar boleh mengulang kaji ya, berkali-kali dalam siaran yang boleh diulang di mana-mana. Okey. Seterusnya, langkah yang ketiga, kita sama-sama sediakan kita sama-sama sediakan jawapan untuk soalan latihan ini. Okey, mula-mula pelajar tengok dekat jualan. Okey, bahagian imbangan duga. Sebanyak 120 980. Kemudian dalam imbangan duga tu ada pulangan jualan. Jadi kita akan tolak dengan pulangan jualan. Berapa pulangan jualan? Tengok dekat soalan. Pulangan jualan berada di sebelah debit, iaitu sebanyak RM350. Okey, kita tolak. Dan seterusnya jawapan yang diperoleh adalah 120 630. 120 630. Dan jawapan ni terus ditulis sebagai jualan bersih. Jadi jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okey, seterusnya selang sebaris. Kita akan tulis tajuk kecil iaitu kos jualan. Okey, inventory awal ditulis di kolom yang kedua, 12,500. Kemudian pelajar akan menulis belian sebanyak 56,030. Kita akan tolak dengan pulangan belian sebanyak 540. Terus dapat jawapan belian bersih sebanyak 55,490. Okey, seterusnya selepas belian tolak pulangan belian, pelajar boleh namakan jawapan ni sebagai belian bersih. Okey. Kita ada bahagian satu lagi yang dipanggil sebagai Audi yang ada dalam soalan ni, iaitu dua perkara, iaitu angkutan masuk dan juga duti atas belian. Okey, masukkan angkutan masuk dan duti atas belian sebanyak 1460 dan pindahkan jawapan sebagai 57,140 dan jawapan ni dinamakan sebagai kos belian. Okey, seterusnya para pelajar perlu menambahkan inventory awal dengan kos belian. Kita tambah 12,500 tambah 57,140. Jadi jawapan yang diperoleh adalah 69,640. Dan jawapan inilah yang dinamakan sebagai kos barang untuk dijual. Seterusnya, pelajar akan tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir telah pun ditunjukkan dalam maklumat tambahan 1 yang bernilai sebanyak 16,400. Okey, selepas ditolak, jawapan tu kita pindahkan ke sebelah dan bawah. Jawapan
yang diperoleh adalah sebanyak 53240. Okey. Bila berada di kedudukan sebagai kos jualan, langkah seterusnya adalah pelajar mengambil jumlah jualan bersih. Kita akan tolak dengan kos jualan. Selepas ditolak, jawapan yang diperolehi adalah dipanggil, oleh kerana jawapan yang kita dapat adalah positif, iaitu sebanyak 67390, angka yang positif, maka jawapannya dinamakan sebagai untung kasar. Okey. Cikgu harap pelajar dapat ikuti latihan sampai ke tamatnya akaun perdagangan, iaitu bermula daripada jualan, tolak pulangan jualan, kita namakan ini sebagai jualan bersih, kemudian selang sebaris, tolak kos jualan, kita susun inventory awal di kolom kedua, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih, kemudian belian bersih tambah angkutan masuk, tambah duty atas belian dan dapat kos belian. Kos belian seterusnya ditambah dengan inventory awal, dapatlah jawapannya kos barang untuk dijual 69640. Kemudian kita tolak dengan inventory akhir yang terdapat di maklumat tambahan nombor 1 dan kita dapat jawapan sebanyak 53240. Seterusnya jualan bersih 120630 ditolak dengan 53240 dan kita dapat jawapan sebanyak 67390 yang dikenali sebagai untung kasar. Okey. Langkah seterusnya adalah kita akan sambung dengan bahagian akaun rugi yang terdiri dari tambah hasil dan tolak belanja. Okey, jadi kita teruskan. Komisen diterima melalui jadual yang telah pun disediakan tadi adalah sebanyak 1760 tambah dengan hutang lapuk terpulih 1080, pengurangan hutang ragu tadi 340 dan kita tambah ketiga-tiga angka ini, kita dapat 3180. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita buat adalah untung kasar kita tambah dengan hasil. Dan jawapan yang kita perolehi adalah 70570. Okey. Selepas kita dah dapat jawapan untung kasar tambah hasil, tinggalkan jawapan di sini tanpa sebarang nama dan kita teruskan dengan menolak belanja. Jumlah belanja, perkara-perkara yang terdapat dalam akaun rugi adalah bermula dengan angkutan keluar 890, kemudian gaji 18,600, alat tulis 300, diskaun diberi 240, sewa 9,600, seterusnya kadar bayaran 1260, susut nilai kenderaan 3040, susut nilai alatan pejabat 1260, promosi 1480, belanja am 640, insurans 900. Okey. Kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 item belanja. Kemudian pelajar perlu tambahkan semua 11 item belanja ni dan jumlahkan di sini. Dan kita dapati jumlahnya dah sebanyak 38,200. Okey. Seterusnya, setelah kita memperolehi jawapan sebanyak 38,200, cara menyelesaikannya adalah pelajar ambil jumlah untung kasar tambah hasil sebanyak 70,570 dan tolak dengan
Jumlah belanja 38,200. Jumlah yang diperolehi adalah sebanyak 32,370. Okey, inilah jumlah untung bersih. Okey. Seterusnya, selepas kita dapat untung bersih, angka untung bersih ni hendaklah dipindahkan ke penyerta kedudukan kewangan. Jadi kita teruskan dengan menyelesaikan soalan bahagian B, iaitu penyerta kedudukan kewangan pada 30 Jun 2019. Okey, kita teruskan. Okey, pelajar boleh menulis kenderaan pada nilai kos 19,000. Kemudian kita tolak jumlah susut nilai terkumpul kenderaan sebanyak 6840, dan kita dapat jawapan pada nilai buku sebanyak 12160. Okey. Seterusnya, alatan pejabat, ambil alatan pejabat pada nilai kos sebanyak 12,600. Kita tolak dengan susut nilai terkumpul alatan pejabat sebanyak 3780, dan jawapan diperolehi adalah 8820. Okey, kedua-dua angka nilai buku ini pelajar perlu tambahkan untuk dipindahkan ke bahagian jumlah menjadi 20,980. Okey, kita teruskan ke bahagian seterusnya, iaitu mengisi bahagian atau menyediakan bahagian aset semasa. Pelajar boleh menggunakan kolom yang ketiga, iaitu pindahkan inventory akhir ke kolom yang ketiga sebanyak 16,400. Akaun belum terima oleh kerana ada pengiraan, kita kira dia di kolom yang kedua 12,800. Tolak dengan peruntukan hutang ragu 640, dan bagi jawapan di sebelahnya sebanyak 12160. Okey, seterusnya kita masukkan jumlah tunai 1140, bank 47,890, komisen diterima 400, insurans prabayar 300, inventory akhir alat tulis 60. Dan jumlahkan di sini, kita dapat jawapannya 78,350. Okey, seterusnya kita akan tolak liability. Dalam liability ni kita ada dua item, iaitu akaun belum bayar dan gaji belum bayar. Okey, akaun belum bayar nilainya 10,660, dan gaji belum bayar sebanyak 2,600. Okey, tambahkan, bawa jawapan ke sebelah. Jawapannya berjumlah 13,260. Okey, langkah seterusnya adalah mencari modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja, pelajar boleh menjumlahkan, iaitu ambil jumlah aset semasa sebanyak 78,350, tolak 13,260. Jadi selepas ditolak, kita dapat jawapan 65,090. Okey, apa yang kita nak buat di bahagian ini seterusnya? Okey, selepas dapat modal kerja, kita akan jumlahkan jumlah aset bukan semasa sebanyak 20,980. Kita akan tambah dengan modal kerja sebanyak 65,090, dan jawapan yang diperolehi adalah 86,070. Okey, kita telah pun menyelesaikan bahagian aset bukan semasa, aset semasa tolak liability semasa, yang dipanggil juga sebagai aset bersih. Okey, seterusnya kita ke bahagian satu lagi, iaitu mengira bahagian ikuti pemilik. Okey,
Mula-mula pelajar boleh masukkan jumlah modal awal yang terdapat dalam soalan 54940 tambah untung bersih. Okey, untung bersih kita dapat dari mana? Kita dapat dari akaun untung rugi, iaitu sebanyak 32370. Okey, selepas ditambah jawapan yang kita dapat adalah 87310. Okey, dapat ya. Okey, seterusnya kita akan tolak dengan ambilan sebanyak 1240. Okey, selepas ditolak kita akan dapat jawapan 86070. Jadi jawapan ini dinamakan sebagai modal akhir. Okey, kita buat pemerhatian keseluruhannya terhadap jawapan yang diperolehi tadi. Okey, pada penyata kedudukan kewangan ni pelajar akan menulis aset bukan semasa, dan kita akan jumlahkan nilai aset bukan semasa ni adalah hasil tambah dua nilai buku, iaitu kenderaan dan juga alatan pejabat. Kemudian bahagian aset semasa, kita mula dengan inventory akhir, iaitu maklumat tambahan nombor 1. Kemudian akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu. Selepas ditolak, pelajar akan dapat jawapannya 12160. Masukkan tunai, bank, komisen belum terima, insurans prabayar, inventory dan juga inventory alat tulis. Jadi kita dapati jumlah aset semasa adalah 78350. Kemudian kita akan tolak liability semasa, akaun belum bayar 10660 tambah gaji belum bayar iaitu 13260. Ambil jumlah aset semasa, tolak liability semasa. Jawapan yang pelajar akan dapat adalah sebanyak 65090. Okey, yang jawapan ini dinamakan sebagai modal kerja. Okey, langkah seterusnya adalah menambahkan jumlah aset bukan semasa dengan jumlah modal kerja, dan kita dapat angka pengimbang sebanyak 86070. Okey, seterusnya kita ke bahagian ikuti pemilik. Berdasarkan kepada imbangan duga dalam soalan, kita ambil modal awal 54940, kemudian ditambah dengan untung bersih yang diperolehi daripada penyediaan akaun untung rugi sebanyak 32370. Pelajar akan dapat 87310 setelah ditambah. Seterusnya kita tolak ambilan sebanyak 1240 dan jawapan yang diperolehi adalah modal akhir. Okey, itu dia dua bahagian yang telah pun kita selesaikan di bawah tajuk akaun perdagangan, untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan, atau dipanggil dengan singkatan APUR dan PKK. Okey, sebagai latihan pengukuhan, sebagai kesimpulan daripada apa yang telah pun kita pelajari pada hari ini, jadi pelajar bolehlah cuba untuk menjawab bahagian ini. Okey, satu, nyatakan 10 item yang terdapat dalam akaun perdagangan atau AP. Okey, 10 item. Ingat 10 jari yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, jawapan dia adalah jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian. Kita ada Audi, angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian, dan dua lagi adalah inventory awal dan inventory akhir. Okey, bagus. Ramai yang dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya nombor 2, nyatakan 5 contoh hasil. Okey, 5 contoh hasil yang kita panggil sebagai UR
H. Okey, bermula dengan pelajar boleh masukkan apa? 1. Kadar bayaran, 2. Sewa, 3. Gaji, 4. Alat tulis dan 5. Hutang lapuk. Okey. Kita boleh tunjuk. Okey. Maafkan cikgu Okey, nyatakan 5 contoh hasil. Yang tadi tu adalah untuk belanja. Hasil adalah sewa diterima, hutang lapuk terpulih, komisen diterima, faedah diterima dan juga okey, boleh teka. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Jumlah hasil kita boleh lihat di sini. Komisen diterima, faedah diterima, sewa diterima, hutang lapuk terpulih dan faedah atas simpanan tetap. Okey, contoh belanja. Belanja ada banyak contoh yang pelajar boleh ingat balik. Antaranya kadar bayaran, gaji, alat tulis, hutang lapuk dan juga sewa dibayar. Okey, yang keempat, nyatakan 6 contoh aset bukan semasa. Aset bukan semasa sebagaimana cikgu sebut tadi. Pergi Pulau Langkawi, ambil kereta mewah. Okey. Yang pertama adalah premis, perabot, lekapan, alatan pejabat, kenderaan dan juga mesin. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan 5 contoh aset semasa. Okey, 5 contoh aset semasa di sini jawapannya terdiri daripada inventory akhir, akaun belum terima, tunai, bank. Kita boleh masukkan inventory alat tulis, ya. Dan ataupun insurans prabayar dan komisen belum terima. Okey, seterusnya soalan yang keenam, nyatakan 4 contoh liability semasa. Okey, 4 contoh liability semasa di sini adalah gaji, 4 contoh liability semasa adalah kadar bayaran, gaji belum bayar, apa-apa saja yang belum bayar dan juga sewa belum terperoleh. Okey, seterusnya nyatakan rumus untuk mengira peruntukan hutang ragu adalah akaun belum terima darab kadar peruntukan hutang ragu. Okey, nyatakan rumus untuk mengira sud nilai aset bukan semasa mengikut kaedah baki berkurangan nombor 8 adalah aset, sebarang aset katakan perabot darab dengan susut nilai terkumpul perabot yang ada dalam imbangan duga dan kita darab dengan kadar susut nilai perabot yang telah pun ditetapkan dalam maklumat tambahan. Okey, yang terakhir nombor 9, nyatakan rumus untuk mengira susut nilai aset bukan semasa kaedah atas kos. Caranya adalah kita ambil kenderaan darab dengan kadar susut nilai yang telah pun ditetapkan. Jadi itu dia 9 soalan pengukuhan yang perlu difahami oleh pelajar sebagai apa? Sebagai kesimpulannya pada hari ini kita telah pun mempelajari akaun perdagangan dan untung rugi dan penyerta kedudukan keuangan. Okey. Dalam latihan di bawah tajuk prinsip akaun ini, setiap latihan haruslah berulang-ulang. Dan cikgu tegaskan di sini dalam bahasa Inggeris kita sebut repeat to remember dan and remember to repeat. Okey, akhir kata sebagai akhir, pelajar hendaklah menjaga diri semasa musim COVID-19 ini. Stay at home,
duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Thank you for frontliners dan Perlis Mengaji. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.